Baik, sekarang kita pergi kitab Talbis Iblis. Bagi sesiapa yang mempunyai kitab, sama ada kitab terjemahan atau bahasa Arab, saudara-saudari perlulah mencari bab yang ke-12. Siapa-siapa yang buka kitab bahasa Melayu ataupun kitab bahasa Arab, rujuk bab 12, fi dzikri talbis iblis alal awam, dalam menyatakan tipu daya iblis ke atas orang awam. Kita tengah baca bab yang ini, bab 12, kita lompat. Dan kita dah baca banyak dah. Muka surat pertama dia 3, 3, 4. Dan hari ini kita dah masuk yang belakang-belakang. Dah nak habis dah bab ini. Ya? Taklah nak habis lagi. Tapi maknanya boleh tahan dah. Dah separuh dah. Baik, kita akan sambung hari ini pada tipuan yang seterusnya. Iaitulah, kita sedang masuk bab sedekah. Bertepatan dengan tajuk yang saya sedang cerita di TV9 pagi tadi dan sambung besok pagi. Bertepatan pula. Disebut dekat sini antara tipu daya iblis. Qala musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bi'ilmih. Man yatasaddaq wa yudhiqu ala ahlihi fi nafaqah, iaitulah orang yang bersedekah tapi dia bersifat bakhil ke atas ahli keluarganya dalam nafaqah. Waqad ruya an Jabir, telah diriwayatkan daripada Jabir, Rasulullah bersabda, afdalu sadaqah makana an zahri ghina wabda biman ta'ul. Hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadis ini maksud dia, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan ketika kamu ada wang yang ada wang. Jangan tengah kamu dah tak kaya, dah susah baru nak terfikir nak bagi. Tengah-tengah kaya lah bagi. Dan wabda biman ta'ul, mulakan dengan orang yang paling dekat dengan kamu, orang yang dalam tanggungjawab kamu. Itu dia. Jadi hari ini kita tak mahu, kita gairah sangat nak beri sedekah pada tempat-tempat yang jauh, sedangkan kita belum selesaikan ahli keluarga kita ataupun orang-orang di bawah tanggungjawab kita. Kemudian disebutkan lagi oleh Imam Ibnu Jauzi daripada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, tasaddaqu, bersedekahlah kamu. Faqala rajulun, maka lelaki kata, indi dinar, aku hanya ada 1 dinar. Kalau aku ada 1 dinar nak buat apa? Nabi kata, tasaddaq ala nafsik, gunakan 1 dinar itu untuk diri kamu sendiri. Sayangilah dirimu, sayang diri sendiri dulu. Baik, qala indi dinarun akhar, bagaimana kalau aku ada 1 dinar yang lain? Maka Nabi kata, tasaddaq bihi ala zaujatik, gunakan dia untuk isteri kamu. Qala, berkata lagi lelaki ini, indi dinarun akhar, bagaimana kalau aku ada 1 dinar yang lain? Nabi pun kata, tasaddaq bihi ala waladik, sedekahkan, nafkahkan untuk anak kamu. Qala, berkata lagi, indi dinarun akhar, aku ada 1 lagi dinar, tasaddaq ala khadimik, berikan dia pada pekerja kamu. Qala, aku ada 1 lagi. Nabi pun kata, anta absar bih, kamu lebih tahu nak bagi pada siapa. Mana ikut engkau lah nak bagi pada siapa lepas tu. Nampak? Ini semua nak tunjuk orang keliling kita terlebih dahulu perlu kita selesai. Jangan isteri kita, anak kita atau suami kita yang sedang bermasalah duit, kita abaikan dia. Habis padan muka engkau, hendal sangat, ambil ego sangat, jangan. Baik, itu juga tipu daya iblis apabila dilihatkan memberikan kepada yang jauh itu seolah lebih makbul, lebih hebat. Walaupun kita tahu orang di Syria, orang di Palestin berada dalam keadaan yang sangat memerlukan. Kita boleh buat alasan bahawa ahli keluarga kita memerlukan juga, tapi memerlukannya mereka itu tak apa, boleh relax sikit, nanti kena bagi yang sana dulu.
Kita jangan terpengaruh sangat, kecuali betul-betul memang ahli keluarga kita semua dah mudah senang-senang, itu lain cerita. Wa minhum, yang lain, sesiapa man yunfiq fil hajj, ni orang yang suka pergi haji, kena dengar elok-elok. Ibnu Jauzi kata ada orang yang dia ditipu oleh iblis, bila ada duit lebih je dia nak pergi haji. Ada duit lebih aja dia nak pergi haji. Wa yulabbas alaihi iblisun bi annal hajj qurbah, dan iblis akan bawakan satu tipu daya bahawa haji itu boleh menghampirkan kamu pada Allah. Apa pula iblis ni? Betul lah, betul tak? Memang betul. Tapi nak ceritanya dari sudut nafkah ni, nafkah. Dan ada lagi sikit. Wa innama muraduhu ar-riya wal furjah. Tetapi rupanya iblis dah bawa dalam hati kita pergi haji itu untuk menunjuk-nunjuk baiknya kita. Menunjuk-nunjuk baiknya kita, menunjuk-nunjuk kita ni ada duit lebih, kita tak pergi Paris, kita pergi haji, kita pergi umrah, baik kita ni nak jumpa Allah kat sana. Kat Malaysia tak ada Allah kot, nak jumpa sampai kat sana, ya. Itu dia. Dan juga nak mendapat pujian manusia. Ini semua dikata oleh Ibn Jauzi. Wa qala rajulun li Bishr al-Hafi, seorang lelaki berkata kepada seorang yang terkenal sebagai waliullah, namanya Bishr al-Hafi. Disebut nama dia Bishr al-Hafi kerana menurut ceritanya dia tak pakai kasut, ya, kerana zuhudnya dia. Maka sebab itulah al-Hafi itu merujuk kepada dia berkaki ayam. Dia kata, lelaki ni dia kata a'datu alfai dirham lil hajj, aku dah sediakan 2000 dirham untuk pergi haji. Faqala ahajajt, maka Bishr al-Hafi pun tanya, engkau dah pernah pergi haji ke sebelum ni? Dia pun kata, na'am, dah sudah. Maka berkatalah Bishr al-Hafi, aqdi daina madin, kalau gitu baiklah kau selesaikan hutang-hutang kau dulu. Qala, lelaki ni jawab, ma tamilu nafsi illa hajj, tapi aku ni berasa macam tak best, hati aku nak pergi haji juga. Oh, bagus itu. Qala muraduka an tarkab wa taji wa yuqal fulanu hajj. Sebenarnya Bishr al-Hafi terus tegur lelaki ni. Dia kata sebenarnya kau punya kehendak kau tahu apa? Kau nak naik atas kenderaan, kau pergi, kau balik. Lepas tu kau digelar ya hajj, oh tuan haji. Itu je yang kau nak sebenarnya, betul tak? Jadi Bishr al-Hafi menegur lelaki ini kerana bila dia ada hutang, selesaikan hutang. Tapi mungkin tuan-tuan nak tanya, boleh tak saya pergi haji dengan berhutang? Pula dah. Dia ada beberapa kes. Yang pertama, pergi haji sedang adanya hutang. Kalau kita ni nak bagi tak ada hutang baru pergi haji, tak pergi haji belaka kita ni, kan? Mana taknya kita ni rumah saja 30 tahun 30 tahun kena tunggu pun tak habis lagi, sebab kereta pula, kereta baru, kereta lama dah habis dah 4-5-7 tahun lepas, kan? Kalau gitu tak pergi haji. Kalau kita pula ada syarikat punya hutang pun hutang kita, ya Allah, tak henti-henti hutang kita sampai meninggal dunia, kan? Jadi para ulama dah bincang, mereka memberikan ijtihad bahawa hutang-hutang yang berstruktur, maksudnya dengan bank ada bayaran bulanan-bulanan, yang itu semuanya dimaafkan. Itu kira selesai lah. Itu tak payah masuk dalam hutang yang menghalang kita dia pergi umrah atau haji. Yang menjadi persoalan adalah hutang-hutang yang dah nak overdue, yang dah nak sampai pada tarikh tamat, dan dia itu pula pada individu yang bukan berstruktur. Contoh nak pergi haji bulan berapa? 8. Bulan 8. Bulan 7 overdue dah ni, nak bayar hutang orang. Tapi kita tahu, alamak, nak bayar hutang, nak pergi haji dulu lah, bayar hutang. Kemudian orang tu dah berharap, tolong bayar, jangan lupa bayar bulan 7 nak raya ni, dia kata okey, insya-Allah Melayu lah tu, insya-Allah, padahal dalam kepala nak pergi haji tu, dia tak mau bayar lah. Yang itu tak elok, yang itu tak boleh. Yang itu perlu selesaikan hutang terlebih dahulu. Dan para sebahagian ulama lagi pula kata, kalau nak pergi juga ada ruang, dengan syarat pergi jumpa dengan orang yang kita berhutang dengannya, minta dulu izin dia. Kalau dia tak izin, tak boleh pergi. Kalau dia kata okey, nak pergi haji ke, biar hutang ni bulan 7 tak boleh bayar lah, aku nak harap bulan 7 ni, tak boleh lah bayar, nak pergi haji ni banyak pakai duit, boleh tak ni? Kata tak boleh lah. Tak boleh, kita patut selesai hutang. Kalau dia kata boleh lah, tapi ada tak apa-apa cagaran ke, kita pun bagi cagaran, boleh lah bagi cagaran apa-apa.
Begitu cara yang paling adab dan paling tepat bagi orang yang berhutang nak pergi haji. Yes. Kutu haji. Main kutu untuk haji. Kutu jangan main, kotor. Tapi tak ada kutu lain ni. Kutu campur-campur duit ni kan. Campur-campur duit. Kita 8 orang letak seorang 1,000 sebulan. Banyak tu. 1,000 sebulan. Dapat kat sesiapa, dia dapatlah 8,000 sekaligus. Kutu ini hukumnya harus kalau dibuat secara individu, tak ada riba padanya. Ya. Tetapi betul kutu itu masih lagi maksud kita tidak berhutang. Ya, maknanya ada tak kutu kita berhutang? Kita ada cycle dia. Kalau 8 orang 8 bulan baru habis cycle. Kalau tak habis cycle, kita keluar boleh tak? Marahlah orang lain. Katalah kita punya 8 orang, cycle dia kita dapat yang pertama, ye bagus, ya kan? Lepas tu minta maaf aku pencen lah, tak masuk lah. Itu jahat namanya. Sebab kita walaupun tak dinyatakan secara terang-terang kita berhutang dengan kumpulan, ahli kumpulan, tapi secara MOU-nya kita patut tanggung semua. Jadi dia macam ada makna hutang di situ. Walaupun hutang sebenar tak ada, tapi kita ada tanggungjawab perjanjian yang disebutkan apa nama tu, al-muslimuna ala syurutim illa syaratan ahalla haraman wa harrama halalan. Orang Islam dipegang dengan dia punya janji. Itu janji kita, maka kita kena tepati. Ya, kita kena jangan keluar sampailah semua ahli kumpulan habis, barulah boleh keluar. Okey. So jadi kalau main kutu tadi pun saya kira boleh kita gunakan. Para ulama tak adalah kata tak boleh terusnya, sebab kutu pun kira structured lah. Ya, bulan depan kita dah ada sumber untuk kita bayar duit kutu dan bulan seterusnya, maka bolehlah kita guna duit yang kita dapat pada giliran kita untuk pergi haji, tak ada masalah. Baik, kemudian tapi ingat ini haji yang kedua dalam cerita ni. Kalau haji yang pertama mungkin ada kuat sikit dia punya sebab nak pergi. Kalau haji yang kedua semua tak kuat, semuanya hutang akan mendahului. Kalau haji yang pertama barulah kita kata nak hutang tu. Tapi hutang-hutang structured masih lagi boleh dimaafkan, ya. Wa minhum, sebahagian yang lain, mayunfiqu 'alal awqat, dia menafkahkan duit dia ke atas benda-benda yang sia-sia, atas masa yang sia-sia. Waraqas, dan juga menari, bergelek. Menari dan bergelek. Apa benda tu? Ni ada orang dia ada jenis orang lah yang tak datang surau lah. Datang surau ni tak ada cerita lah kan. Dia duk panggil buat konsert apa kat rumah dia, buat apa majlis apa-apa kat rumah dia, panggil penari seumpamanya. Sebab orang Arab ni dia suka penari-penari gelek ni. Sebab tu dia cerita orang kita ni tak adalah suka sangat penari-penari gelek ni kan. So jadi dia gunakan duit dia untuk ini. Dan kemudian dia menggunakan duit dia wayarmi athiyab alal mughni, dan dia beli pakaian-pakaian yang menunjukkan kekayaan. Dan kemudian wayulabbas alaihi iblis bi annaka tajma'al fuqara wa tut'imhum, dan kemudian syaitan akan bawakan talbis dia ketika mana orang-orang kaya ni dia panggil orang fakir miskin, buat gabungan semua, bagi makan wa qad bayyana anna dhalika mimma yujibu fasadul qulub, dan kita telah beritahu, dia kata sebelum ini, kalaulah dalam hati dia tadi itu adalah sekali habis begitu saja, dan dia tak adalah fikirlah orang fakir miskin dah lepas ni, dia kumpul-kumpul bagi habis begitu saja, dan dia nak nama dia naik, maka itu adalah orang yang sudah rosak hatinya, kata Ibnu Jauzi, ya. Yang seterusnya, ada juga orang awam yang terpedaya dengan iblis dalam wasiat mereka, iaitulah mereka menzalimi dalam wasiat. Wa yuhramul waris, dan waris-waris ditahan daripada dapat harta dia. Dia bagi ke orang luar, dia wasiat kat orang luar, dia tak suka adik-beradik dia tak suka anak-anak dia, mungkin tak tahulah sebab apa, ya. Jadi ini juga adalah orang yang tertipu. Dan kemudian daripada Rasulullah SAW ada menyebutkan, inna syaitan yaqul, sesungguhnya syaitan ada berkata, ma ghalabani alaihi ibnu adam fulan yaghlibuni ala thalath, ma ghalabani alaihi ibnu adam, anak Adam biasa boleh kalahkan aku kecuali dalam 3 perkara yang biasa aku dapat kalahkan mereka, kata syaitan. Dan Nabi sebut
dalam hadis yang dhaif. Tapi hadis ni dhaif, apa nama tu, kerana mursal, kerana tak ada nama sahabat. Dia terus sahaja, ataupun selepas sahabat pun tak ada. Baik, apa dia yang syaitan kata dalam hadis ni? Iaitulah amurhu bi akhdhil mal min ghairi haqqi. Aku mengarahkan manusia untuk ambil harta orang lain tanpa hak, maka mereka biasanya suka untuk ambil. Ingat Jadi kadang-kadang kita ada peluang dapat harta secara percuma, atau orang tercecer ke, ataupun di depan mata kita menguruskan duit ke, maka ketika itu ramai orang yang tewas dengan pujukan syaitan lalu ambil. Kita kena ingat bagaimana kisah Umar Al-Khattab pernah ketika beliau menjadi khalifah, yang Baitul Mal ni semua duit kerajaan. Tiba-tiba tukang sapu dekat Baitul Mal ni, dia sapu, dia jumpa ada 1 dirham. 1 dirham, sebab dia fikir 1 dirham taklah bernilai sangat. Dia pun jumpa Ibnu Umar. Ibnu Umar datang, anak Sayyidina Umar. Dia pun ambil duit tu, dia bagi Ibnu Umar. Ambil lah, budak-budak ambil, pergi main jauh-jauh, kan. Ibnu Umar balik, tunjuk kat ayah dia. Dia pun rampas. Umar tak rampas, dia pun pergi jumpa tukang sapu. Adakah kau nak aku, dengan sebab duit yang kau beri ke anak aku ni, aku akan bertanggungjawab dekat akhirat dengan semua orang Islam akan bertanya pada aku kenapa aku bagi pada anak aku. Begitu amanahnya tuan-tuan. Tak mau ambil hak daripada kerajaan sama sekali. Duit Baitul Mal dia tak mau ambil 1 sen pun, walaupun 1 dirham. Itulah sifat-sifat yang sangat hebat. Macam juga Abu Bakar As-Siddiq, apabila dia balik rumah satu hari tu, dia sangat dahaga, sangat lapar. Tiba-tiba atas meja dia ada susu dengan tamar. Allah, comel sungguh. Dia pun makanlah, baca bismillah, makan. Dan dalam rumah dia makanlah. Ni apa lagi? Kemudian dia punya hamba pun datang. Dia kata, "Tuan, adakah tuan nak tahu daripada mana saya dapat duit membeli benda itu?" Dia pun kunyah-kunyah, dari mana? Jadi hamba dia pun kata, "Aku dapat ni sebenarnya masa aku belum jadi hamba engkau. Masa tu aku ni pandai menipu dalam telekan. Tahu? Macam cerita Piramli Ibrahim pendek itulah, kan. Dia baling. Siapa tak tengok, mari kita siapa yang kena. Nombor 2 tidak boleh lah. Nombor 2 sudah ada orang tumpah. Nombor 3, 4, 5 boleh. Baling guru. Siapa yang kena? Dia yang kena, aku yang kena. 3 kali saja kena boleh baling, kan. Dia macam itulah lebih kurang. Tapi dia tak buat jenis itu, dia menelek. Okey, ini akan berlaku begini, Lepas dia telek itu, orang bagi upah. Upah itulah yang dia gunakan untuk beli benda tu. Bila dia cerita benda tu, Abu Bakar As-Siddiq dengan segera masuk jari dia dalam tekak dia, keluarkan semua sekali, bagi dia muntah. Sampaikan hamba dia tu menangis tengok Abu Bakar As-Siddiq, seolah begitu teruk sekali, dah muntah tak cukup, nak muntah lagi, nak keluarkan semua benda yang diminum dan dimakan daripada perut dia. Sampaikan ketika itu hamba dia terasa bersalah. Para ulama bincang persoalan tu, mereka kata padahal kalau Abu Bakar makan pun tak ada salah apa sangat pun, sebab itu benda lama, kisah lama dah, dan itu pun hamba dia punya. Jadi tak ada sangatlah, ikatan tu jauh sikit lah, tapi sangat tak mau syubhat sampai tahap tu. Sampai tahap tu, tuan-tuan dan puan. Bayangkan macam mana tahap kita dengan tahap mereka. Itu dia Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebab itulah tak nak ambil benda yang dirasa bukan hak dia. Syubhat pun tak mau. Sebab itulah saya cuba nak menggalakkan tuan-tuan, kalau kerja di mana-mana syarikat, sebelum tuan-tuan resign, ataupun bukan resign lah, pencen kalau dah nak pencen, tuan-tuan buka satu cek, bayar dekat syarikat tu. Faham tak? Bayar tu nak berapa nak bayar? Ikutlah kadar-kadar tuan-tuan rasa berapa agaknya tuan-tuan curi masa, curi tulang, curi apa-apa lauk, apa-apa lagi lah. Rasa-rasa curi berapa banyak, berapa jam agaknya tak boleh nak kira lah. Anggap-anggap lah. Mana yang kita mampu, kita letak 10,000 lah, 20,000 lah.
Anggap dia sebagai pembersih semua gaji-gaji kita dan kesilapan, kecuaian kita semasa bekerja di situ. Itu adalah cara yang baik untuk kita bersih. Dan kalau lah HR kata tak payah, tak ada bos tak suruh ni, tak payah suruh, saya nak bagi ni kak, tapi jangan tak payah letak atas nama syarikat, tak atas nama saya lah. Itu jangan pakai. Itu jangan pakai, letak atas nama syarikat. Kalaulah kata bos syarikat tu pemilik tu, bos tu, CEO tu dia pemilik, dia salah seorang ataupun dia pemilik penuh, dia maknanya full pemilik, dia kata tak apa saya halalkan, boleh tutup cek, selamat. Kita kerja kat situ sebab dia pemilik. Tapi kalau CEO yang bukan pemilik, biasanya CEO ada kalanya, banyak kalanya bukan pemilik kan, dia cakap tak payah saya CEO, tak payah, tak bayar juga. CEO cakap tak cukup kuat, dia kena pemilik. Kalau lah pemilik tu ada share 20%, bukan pemilik penuh, dia cakap tak payah, boleh tak? Boleh tak? Dia ada share 20% je, dia kata tak payah bayar, tak payah, saya kenal awak, cukup, tak apa, saya halal kan? Boleh tak? Jadi kalau tuan-tuan gini, kalau dia ada 20%, kita nak bayar 10,000, 20% tak cancel. 20% je cancel, lagi 8,000 bayar. Kalau dia ada 51%, 51% cancel, dah halal. Itu lebih selamat. Walaupun sebenarnya ada yang kata bahawa kalau dia ada 20%, tak apa, halal lagi. Dia dah, pemilik dia kata dia punya bahagian pun besar juga sebenarnya. Tak semestinya dia punya bahagian 20%. 20% tu bernilai berapa juta. So bila dia kata halal tu 100% halal, boleh. Tapi kalau nak kata nak warak lebih sikit, buatlah 20% je itu halal kan. Okey, begitu. Baik, kita pergi balik pada hadis yang dhaif tadi ni. Dan wa amruhu bi infaqi fi ghairi haqqih, dan aku juga pengaruhi manusia untuk memberikan nafkah kepada bukan haknya, kepada yang bukan haknya, maknanya tempat yang tak betul. Maka ketika itu manusia pun ikutinya. Dan yang ketiga, wa man'ihi min haqqih, dan juga melarang daripada melaksanakan hak. Contohnya tak bayar zakat, patutnya kena tunai zakat, tak bayar zakat, tak bayar nafkah, maka itu juga berlaku, dan terpedayanya manusia dengan ramai. Okey, baik, seterusnya kita pergi yang seterusnya. Okey, iblis juga menipu daya orang-orang yang fakir dan miskin dengan beberapa cara. Yang pertama datang daripada hadis Nabi yang sahih, man sa'alan nasa amwalahum takathuran, sesiapa yang minta daripada manusia harta mereka kerana nak menambahkan kekayaan, fa innama yas'alu jamran, sebenarnya dia meminta satu batu daripada batu neraka. Hadis ni bahaya ni. Falyastaqil minhu aw liyastakthir, sama ada kamu untuk menambahkan harta, oleh kerana itu kurangkanlah minta daripada manusia untuk menambahkan kekayaan kamu, dan hati-hatilah apabila kamu nak meminta menambahkan harta kamu. Begitu dia maksud dia lebih kurang. So jadi dekat sini macam mana kita nak aplikasikan dalam kehidupan semasa kita? Jadi kita hari ini kita ada syarikat, kita nak syarikat kita membesar. Adakah kita minta daripada orang untuk dapat buat projek? Adakah kita masuklah hadis ni? Kalau kita minta tu hanya untuk kenikmatan dunia, memang termasuklah. Tapi kalau kita buat itu dengan hasrat untuk menjadi seorang yang dinamik, Muslim yang memberi kerja pada orang dan membayar zakat dengan baik dan multiplykan, bayar sedekah, bagi sedekah, maka tidak ada masalah. Dinamakan ni'mal malus salih lirajulis salih, sebaik-baik harta yang baik, harta yang berada pada tangan orang yang baik. Macam Abdurrahman bin Auf sentiasa nak untung. Diriwayatkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, bila dia datang ke Madinah masa berhijrah, dia isteri tak bawa, tak ada isteri, harta semua tinggal, dia ada sikit je dia bawa. Dan ketika itu orang Ansar menawarkan harta dan menawarkan pilih isteri mereka.
Lalu semua dia tolak. Dia minta satu, dulluni ala suq, tunjukkan aku dekat mana pasar. So mereka pun tunjukkan pasar. Abdul Rahman bin Auf terus berjual beli, memperbanyakkan harta, tak ada masalah. Bila dah lama-lama sikit, Abdul Rahman pun menghadiri di sisi baginda Nabi, dan ketika itu di pakaiannya, di wajahnya ada tanda-tanda perempuan. Faham tak? Macamnya awal tadi tu kata contohlah, datang baju berkedut, muka pun tak terurus, rambut pun nampak pelik, serban pun tak comel kan. Tapi kali ni bau pun dah lain, baju nampak gosok molek, contohlah. Maka Nabi pun tanya, kau dah kahwin ke? Dia pun kata ya. Maka Nabi pun kata, aulim walau bisyat, kalau kahwin buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Itulah dia asbab wurud kepada hadis aulim walau bisyat, buatlah kenduri walau seekor kambing. Ya. Jadi ada orang tanya saya, pelajar-pelajar kita di luar negara, di dalam negara, tanya, ustaz, apakah hukum nikah khitbah? Bukan, nikah khitbah nama dia. Nikah gantung. Harus ke nikah gantung? Saya pun tak tahulah, ikut sepaham saya nikah gantung ni dia dah bernikah sungguh, cuma belum buat kenduri, tu saja. Maka dia dah halal dengan isterinya, isterinya dah halal dengan dirinya, cuma mungkin dia tak duduk sekali, tapi dia nak pergi berdating sekali, boleh. Tak ada masalah apa-apa, sebab dia dah jadi suami isteri. Ya, harus tak? Sebab apa dia nak buat nikah gantung? Sebab tak ada duit lagi nak buat kenduri, dah masih student, masih pelajar, maka hukumnya harus dan tidak ada apa-apa masalah. Tapi ingat, aulim walau bisyat, mesti juga buat kenduri kecil yang tak banyak guna duit untuk orang ahli keluarga terdekat, termasuk jiran-jiran yang paling dekat, cukup, supaya mengelakkan fitnah. Sebab itulah para ulama kata zina dengan senyap, kahwin nikah dengan pemakluman, pemasyhuran, bukan masyhur apa, dimaklumkan, disebarluaskan, supaya tidak ada berlaku fitnah dia ni berkhaluat atau berzina dan seumpamanya. Lepas tu nanti dah kerja semua, dah ada duit banyak sikit, barulah buat majlis resepsi yang besar sikit. Masa tu isteri pun dah jalan pun bobak dah 8 bulan dah. Dah tak, orang kata, apa ni, luar nikah ke? Jangan cakap, jangan macam tu. Sebab tu kita beritahu, dah nikah gantung lama dah, 9 bulan lepas, 10 bulan lepas nikah gantung. Sebab tu kena juga aulim walau bisyat. Walau nak nikah gantung, jangan nikah gantung sorang-sorang kat rumah. Itu bukan, itu nikah mut'ah namanya kan. Nikah gantung dia ada saksi, mak ayah semua tahu, maka itu hukumnya harus, dan ahli keluarga adalah kenduri ahli keluarga terdekat sahaja boleh. Ya. Tapi ada orang tanya saya, dia kata, ustaz, ada juga nikah gantung ni mak dia tak larang dia jumpa suami dia, sebab belum buat majlis. Yang ini mak ayah yang salah. Mak ayah jangan larang. Tak boleh saya larang sebab nanti anak saya termengandung, nanti belum buat majlis. Dah. Lepas tu kena buat majlis kecil-kecilan dulu supaya tidak berlaku fitnah tadi. Jadi mak ayah jangan halang anak-anak nak pergi dating dengan suami dan isteri mereka. Baik, habis. Baik, kemudian dekat sini wa illam, yang seterusnya, wa in katama ni'matallahi indah. Dan ada orang yang dulu miskin ataupun dia sederhana, wa katama ni'matallahi indahu liyudhhira alaihi faqr, tapi dia sengaja tunjuk dia tak kaya, dia tutup kekayaan dia supaya orang nampak dia macam orang yang tak kaya, dengan sebab-sebab yang berikut. Satu, sebab takut orang minta sedekah. Ada orang macam tu, kau jangan cakap aku orang kaya, nanti orang penat aku, banyak sangat orang minta sedekah. So babak miskinnya, kesian saya, nak tukar tayar pun tak mampu, padahal selambak je tayar, satu biji tayar 4,000 gitu je, kelip mata je. Yang ini ditipu oleh iblis. Yang kedua, dia tak mau zahirkan kekayaan dia sebab dia nak orang bagi kat dia, bagi kesian kat dia. Dia ni kesian, nampak tak mampu lagi, kita bagi sikit lah kat dia, padahal duit kat bawah bantal tu, ya Allah, dah bergunung tingginya. Ini yang kedua.
li'alla yunfik, kerana yang ketiga sebab dia tak mau beri sedekah dan orang harap dia beri sedekah. Macam tadi orang minta sedekah, ada satu lagi orang akan menganggap dia mampu, maka dia tak mau. Maka pada ketika ini orang yang macam ini tindakannya menghalang nikmat Allah ni daripada terzahir ini boleh menyebabkan dia berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut kat sini akan diadukan halnya pada Allah nanti, ya. Jadi dekat sini datang dan satu hadis yang Nabi pernah tegur seorang lelaki di zaman baginda Nabi. Yang mana lelaki ni dia ni orang yang berharta tapi dilihat pakai pakaian yang macam tak berapa nak elok. Ini kita kena faham tuan-tuan, zuhud yang betul-betul dengan zuhud yang macam mana ni. Ni nak kena faham, ya. Jadi dalam konteks ni lelaki ni dia buat macam mana tau? Lelaki ni dia pakai pakaian yang lusuh, yang koyak. Lalu Nabi pun tegur, hal laka min mal, bukankah kamu ada harta? Bukankah kamu ada harta ke? Maka lelaki ini pun berkata, naam, ya, aku ada harta ya Rasulullah, aku ada harta. Kemudian Nabi tanya lagi dalam satu riwayat, min ayil mal, daripada mana harta kamu? Apa jenis harta kamu? Aku ada ghanam dan juga ada unta. Kamu dapat daripada mana? Dia kata, aku dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, bagus, iman dia bagus. Maknanya dia bukan kata aku dapat daripada sipolan daripada Allah. Maka Nabi pun jawab lepas tu, fal tura ni'matallah alaika wa karamatih, dalam satu riwayat yang lain. Oleh kerana itu hendaklah kamu tayangkan, tunjukkan, bukan tunjukkan nak menunjuk-nunjuk riak dan takabur, tidak. Gunakan harta kamu bagi Allah, bagi manusia tahu Allah telah kurniakan kepada kamu harta. Di sinilah berlakunya satu perbincangan di kalangan ulama. Hadis ni hadis sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, menunjuk perbincangan tentang maksud zuhud, ya, dan juga perbincangan tentang boleh tak kita tunjuk kekayaan kita. Maka hukumnya wasati, boleh. Yang tak wasati hari ni, orang zaman hari ni, kita diajar oleh orang kapitalis untuk kita menunjuk-nunjuk kekayaan kita. Yang pertama melalui kad kredit. Kad kredit sekarang ni dia ada klasik, dia ada silver, dia ada gold, dia ada platinum. Kita keluar je kad tu, orang terus tahu kita punya gaji 20,000 sebulan. Kita pun tunjuk, wah, ni kad saya ni, kad saya. Kad. Yo. Supaya orang nampak. Ini adalah cara kapitalis yang melampau. Ini tidak dituntut oleh Islam. Yang dituntut oleh Islam, kalau kita perlukan kereta yang baik, kita beli yang baik untuk tujuan kita. Pakaian yang baik, kita pakai pakaian yang baik untuk nikmat kita yang Allah bagi atas kita, kita gunakan sebaik mungkin. Tidak untuk menunjuk-nunjuk, ya. Jadi kad kredit adalah perkara yang sudah melampaui batas, ya. Jadi begitu juga dengan kereta yang terlalu luxury, sebagai contohnya Bugatti Veyron. Tahu kereta apa tu? Kereta yang paling mahal dalam dunia lah tuan, Bugatti Veyron, yang ada 3 biji saja di dalam negara kita. Salah satunya dimiliki oleh ada orang Kedah tu, adalah tak ingat nama dia. Band apa saya ingat nama dia, tak apalah, tuan-tuan cari sendiri kat Google. Kan? Ada seorang lagi wanita daripada Kelantan. Oh, hebat wanita Kelantan ni, main ialah emas sampai sini kan. Jadi ada 3 biji, sebiji itu, dan satu lagi orang Johor punya. Orang Johor pandai tuan-tuan lah, siapa-siapa tu. Ada 3 biji, orang Kelantan, orang Kedah, orang Johor kan. Satu biji kalau tak ada tax, kalau dengan tax 10 juta kereta dia, atau 8 juta, tengok jenis. Tapi ada orang beli murah sikit, dia kata, saya beli murah sikit, 4 juta je, tak ada AP, sebab ada AP. Oh, 4 juta murah, bagus, sekian, terima kasih kan. Itu dia, ya. Jadi itu dia, itu dah terlebih, tak boleh lah. Tak boleh kata, saya memang mampu, apa salah, saya memang mampu. Dah, itu tak boleh, itu dah ditipu oleh syaitan. Itu dah terlebih sangat, ya. Dan sebab itulah, dekat mana dalil kata terlebih sangat ni? Pengharaman Islam mengharamkan kita gunakan emas sebagai benda-benda asasi. Contoh, makan pakai bekas emas, minum pakai cawan emas, haram. Walaupun emas halal untuk wanita buat perhiasan, tapi emas tak boleh lelaki dan perempuan buat cawan minum dalam dia. Lelaki perempuan dua-dua haram. Sebab emas itu disebut oleh para ulama banyaklah sebab-sebab sosial, sebab-sebab apa, sosiologinya menyakitkan hati orang fakir miskin. Mereka nak dapat beras
gandum sikit pun tak boleh, kita makan pakai bekas emas. Macam orang dekat Dubai, dia ada handphone, smart iPhone, emas dan berlian. Macam ada satu sultan di satu negara tu, dia minta buat kereta Ferrari emas, disalut emas. Tu kalau parking kat tempat kita tu, narik kat tuan-tuan, buat terlanggar lah. Melekat emas kat kita. Itu dia tuan-tuan. Itu dah kira terlebih. Tapi maknanya apa nama tu, binikmati rabbika fahadits, dan dengan nikmat yang Allah bagi kepada kamu, ceritakan maknanya boleh cerita bukan cerita bercakap gitu. Ada juga yang maksud dia bercakap maksud dia kita bercerita, Allah bagi aku rezeki gini dengan cara tapi dengan cara ada mengikuti hukum Islam, boleh bagi kaya sebagainya. Itu cerita. Yang kedua, bercerita dalam konteks kita pakai pakaian yang baik, kita ni orang yang taat, kita pakai pakaian yang baik, kita pakai keadaan yang baik, maka orang taat pun boleh ada Allah bagi rezeki pada mereka. Begitu ya. Jadi ini dia yang pertama, yang ceritanya pasal zuhud tu bukanlah kita memakai pakaian yang di luar kita mampu, tapi kita pakai yang sengaja yang teruk-teruk untuk menunjukkan, sebab itu lebih senang untuk syaitan melekat dalam minda kita untuk menunjukkan begitu ya. Wa in kana faqiran muhiqqan fal mustahab lahu kitmanul faqri. Tapi disebut kat sini ada perbincangan sikit ya. Dia kata lagi, kalau kamu seorang fakir yang betul-betul fakir, fal mustahab, yang digalakkan adalah kamu menutup tanda kefakiran kamu. Nampak? Kita kalau fakir, lagi elok kita ni cuba menutup sedaya upaya tanda kefakiran kita. Dan kita minta, idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Hebat ni Sampaikan wa izhari tajammul. Dan kalau kamu fakir, kamu tunjukkan ada gaya. Nampak? Ini tapi ini bukan hadis Ini Ibnu Jauzi punya pendapat. Boleh terima, boleh tolak. Dia punya pendapat dalam konteks ni, dia kata kalau kamu fakir, kamu ada satu baju je yang bagus, kamu pakai baju tu, jumpa orang, dia orang kata, oh hebat kamu pakai baju Emirates tu, Emirates. Tahu baju apa tu? Singlet dia pakai t-shirt yang ditulis Emirates kat depan tu, ataupun Etihad. Etihad, baju apa tu? Baju apa tu? Baju bola kan? Mahal tak baju bola tu? Kalau yang tiruan mahal, murah lah. Kalau yang betul, berapa harga dia? 200 lebih tuan-tuan, satu helai tu. Dia pun pakai baju tu, padahal tu baju orang kaya hadiah kan. Dia pakai baju tu, kaya dia ni, baju pun Etihad kan, Ronaldo punya style ni kan. Jadi itu bagus kata Ibnu Jauzi, supaya menunjukkan kita tak perlukan belas ihsan orang, tak perlu. Tapi kalau orang bagi, kita ambil tapi kalau orang tak bagi, kita tak ada nak dalam bahasa Melayu Johornya melendes-lendes. Tu melendes. Menyebut-nyebut kat orang, minta tak ada. Itu dia. Dia kata kat sini, faqad kana fis salaf, ulama salaf dulu ada yang miskin, wa may yahmil miftahan yuhamu anna lahu daran. Orang ulama salafus salih dulu, dia miskin, dia tak nak simpati orang, dia buat kunci khas yang macam kunci rumah, padahal dia tak ada rumah pun, tapi dia jalan ni bawa kunci. Padahal tak ada rumah pun, konon ada rumah. So tak nak ihsan daripada orang. Sampai tahap tu tuan-tuan ini dia. Jadi wala yabit illa fil, dan mereka ni sebenarnya tidur kat masjid dia. Tidur kat masjid tapi bawa kunci rumah. Kunci rumah apa dia jumpa tepi jalan dekat tunjuk kat orang. Itu dia. Baik, kemudian yang seterusnya, tipu daya iblis lagi kepada orang awam. Annahum, ni penting tu, ni penting beri perhatian annahum yuqallidunal aba wal aslaf. Orang awam ni suka ikut cara hidup orang-orang yang lebih tua daripada dia. Dia suka ikut adat orang dulu, kata Ibnu Jauzi. Fi i'tiqadihim, dan mereka menganggap annama nasha'u alaihi minal adat, benda yang mereka adat-adat yang ada masa mereka dibesarkan dahulu, semuanya boleh dipakai. Fatara rajul minhum ya'ish 50 sanah ala ma kanat alaihi abu. Mereka orang yang dah hidup 50 tahun, mereka hidup
ikutlah cara-cara orang-orang yang lebih awal daripada mereka. Wala yanzur akana ala sawab am ala khata'. Dan mereka tak ada masa dan rasa macam tak mahu ataupun menahan diri mereka daripada mengkaji betul atau salah teknik adat orang-orang dulu. Contohnya kata, jangan duduk atas bantal, nanti bisul nanti. Oh betul, jangan duduk atas bantal, nanti bisul. Kan? Bisul kat punggung. Padahal tak ada masalah pun. Masalahnya nanti kotor je lah, tak elok nak tak kepala tu sahaja. Kan? Ataupun budak-budak jangan main kat luar ni waktu-waktu macam ni. Ada orang India yang keling potong kepala ni zaman-zaman saya kecil tu. Potong kepala tu buat jambatan. Tak apa-apa orang dulu punya kisah ni. Kan? So kita pun takut nak main kat luar waktu maghrib. Ni ada orang-orang yang potong kepala nak buat jambatan. Itu kita pun percaya. Sampai hari ni dia percaya lagi. Turunkan pula pada anak kita. Turunkan pada anak kita. Kan? Ini ada adat yang bermasalah tuan-tuan. Samalah juga macam ada adat. Ni ada rama-rama besar masuk rumah kita ni. Ada orang nak datang ni. Sedia kemas sikit. Kita pun duk sampai pada generasi ke generasi. Tengok tak ada orang pun datang. Padahal kalau orang SMS nak datang, barulah betul ada orang nak datang. Kan? Kalau rama-rama tak ada benda lah. Kalau kelkatu masuk rumah tanda nak ribut, itu boleh faham sikit. Itu boleh percaya sikit tuan-tuan. Sebab itu memang hukum adat alamnya. Binatang-binatang ni dia dah rasa dia punya pertukaran tekanan udara tak apa-apa lagi lah. Mereka masuk. Macam itu juga kalau tuan-tuan tengok ada tempat yang kawasan banjir, tiba-tiba siput dah mula, belum hujan lagi siput dah naik ke atas. Siput-siput dah mula naik ke atas. Itu tanda nak banjir lah kawasan tu. Bukanlah siput tu tukang telek, dah. Tapi siput tu dia boleh faham cuaca-cuaca ni. Barulah. Itu boleh diterima. Tapi yang tak ada dan itu kita kena check lah tuan-tuan. Jangan, ni ada orang dulu cakap, ini ada dalam buku, ini ada dalam buku Mujarabat dan lain-lain. Semua kita duk terima tanpa usul periksa, habis lah tuan-tuan. Kan? Mentah-mentah orang dulu, habis semua. Kata Ibnu Jauziyah, saya hurai tadi. Wa min hadha taqlil yahud wan nasara wal jahiliyah aslafahum. Inilah dia contoh orang Yahudi, orang Nasrani, orang jahiliyah mengikuti orang-orang dulu. Wa kadzalikal muslimun yajuruna dan begitu juga orang Islam yang mereka ini pergi solat dalam ibadat ikut adat. Solat ikut adat orang dulu. Saya belajar ni daripada datuk saya. Datuk saya tu entah belajar habis tara mana pun tak tahu, faham tak faham, kita mengikut saja datuk kita dengan sangka baik. Tak boleh tuan-tuan. Walaupun kita sangka baik datuk kita alim ke bagaimana, kita ada hak untuk buka kitab, buka cek tanya balik ulama yang betul-betul spesifik, spesialis dalam bidang ini untuk kita belajar dengan lebih detail dan lebih terang tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Jadi kemudian contohnya Ibnu Jauzi kata, fatara rajul, kamu lihat ada seorang lelaki, dia hidup dah lama dah menunaikan solat dalam bentuk yang dia tengok orang ramai solat. Tetapi malangnya la'allahu la yuqimul Fatihah. Fatihah dia baca tak betul pun. Wala yadri mal wajibat, dia pun tak tahu apa yang wajib, apa yang sunat. Dan kemudian bila rukuk dia rukuk sebelum imam, bila sujud dia sujud sebelum imam. Dia tak tahu bahawa rukuk sebelum imam itu boleh merosakkan rukun, jadi hilang, batal solatnya. Dan bila waqad ra'aitu jama'atan yusallimuna inda taslimil imam, dan aku lihat, kata Ibnu Jauzi, aku pernah lihat ada orang yang imam beri salam, assalamualaikum, dia pun serentak beri salam dengan imam. Jadi ini adalah antara perkara yang membatalkan solat dan seumpamanya, membatalkan jamaah. Dan ini berlaku di kalangan orang-orang awam yang mengikut saja sifat kepercayaan, perbuatan, amalan, ibadah orang dulu tanpa membuat semakan dan audit. Jadi itu adalah talbis iblis ke atas orang zaman kita ini. Jadi kita harap kita dapat terselamat daripada perkara-perkara yang disebutkan tadi. Begitu jugalah kepercayaan-kepercayaan lama, iaitulah dalam adat-adat, campur lagi, iaitulah contohnya mendatangi bomoh. Ini ada orang kita yang mendatangi bomoh, bomoh yang menyebut mambang-mambang, dah tak laku dah sekarang ni. Sekarang ni ada bomoh-bomoh teropong contohnya, dah bomoh-bomoh yang mencampurkan ayat-ayat Quran, padahal ayat Quran dia baca pun salah,
Saya pun tak faham lah tuan-tuan, macam mana ada orang dia jadi bomoh, dia baca Quran tonggang langgang, tapi dia nak beritahu bahawa dia punya bacaan tu power. Dah bacaan tonggang langgang nak power macam mana tuan-tuan? Lepas tu ada lagi satu orang yang mengubat orang dengan cara Islam ni. Contohnya saya masih ingat, dia ni mengubat orang dengan cara Islam, tapi dia sendiri mengaku, saya bukan ulama, saya tak tahu sangat Al-Quran ni. Al-Quran ni saya ada pembantu saya, dia tolong baca, saya tak boleh nak baca, takut salah nanti. So bila baca Quran, pembantu tolong baca. So kamu baca Quran, pembantu kena tolong baca, tapi kamu yang kata kamu boleh mengubat orang, macam mana ni? So kalau betul-betul orang yang boleh mengubat ni dia sendiri tu rapat sangat dengan Quran contohnya, barulah dia ada kesan dia. Tapi kamu kata kamu tak ada ilmu tentang benda ni dengan betul, tapi ada efek bacaan kita pada orang, macam mana ni tuan-tuan? Ini satu benda yang meragukan. Jadi kita kena semak. Sebab itulah Nabi kata, man ata arrafan fasa'alahu an syai', siapa datang jumpa tukang telik, tukang tenung, tanya dia satu perkara, lam tuqbal lahu salatan arba'ina lailah, tak diterima solat dia 40 malam. Hadis yang sahih ya. Baik, jadi kita kena tahu bomoh yang teruk-teruk dulu mungkin dah tak ada, atau mungkin ada lagi negara kita, dan bomoh yang semi Islam pun banyak. Yang satu, yang ketiganya bomoh yang fully Islam, mungkin tak nama bomoh, nama pengubat. Tengoklah tuan-tuan, kena check juga ya. Jadi ini semua yang berlaku hari ini, dan kita mestilah mengelakkan daripada mempercayai juga ajaran orang tua yang macam saya sebut tadi, antaranya juga adalah pinggan cawan pecah, menandakan ada benda bencana yang akan berlaku. Bila melakukan benda yang buang tebiat, maka akan tanda nak kematian. Semua ni tidak diterima dalam Islam tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi saya rasa itulah antara yang dapat kita pelajari pada hari ini. Kita berhentilah di situ, insya-Allah kita akan sambung lagi tipu daya iblis ke atas orang awam. Jadi kita pergi kepada beberapa soalan yang bertulis, dan kalau ada yang nak tanya lisan pun boleh juga. Baik, soalan bertulis. Kalau buat wuduk tadi, kalau cedok air dalam kolah dengan tangan, hanya air mengalir pada bahagian depan lengan, pada bahagian lengan hanya diusap air tadi, adakah masih dikira basuh? Baik, cedok air guna tangan hukumnya harus mengikut kebanyakan ulama ya, dengan syarat kita dah bersihkan tangan kita tu, dan kita anggap cedokan itu bukan untuk basuh tangan pun, tapi cedokan itu hanya jadi pengganti kepada pencedok plastik. Cedok air itu, maka kita pun basuh. Jadi apa-apa yang menitis semua sekali kita ambil balik pun, ia masih lagi air yang bukan mustakmal ya, ia masih lagi air biasa. Tapi kalau kita ambil uduk, yang ini untuk uduk ni, basuh, air menitis tu, ambil secepat ke tangan pula, itu tak boleh. Itu dah air yang dah telah digunakan untuk menyuci ya. Baik, yang seterusnya, apa komen tentang ulama ahli hadis yang tidak menetapkan perlunya mengikut sesuatu mazhab, tapi kita perlu ikut yang rajih dan jumhur? Pendapat ini bagi saya, jawapannya, bagi saya kita tak boleh nak suruh orang awam semua bersifat begini. Mencadangkan kepada orang awam untuk bersifat begini boleh membawa kemudaratan lebih daripada kemanfaatan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu kaedah fiqahnya, menolak kemudaratan lebih utama daripada membawa kebaikan. Kita tahu kebaikan dia adalah orang akan berpegang kepada dalil dan rajih. Tapi sebab orang awam ni, bila mana dia ni sangat-sangat tak ada pengetahuan bahasa Arab, itu ini tak ada, maka kita bagi suruh dia ikut mana-mana mazhab, rajih mana-mana cedok, mana-mana buku, dia akan jadi cacah marba yang sangat teruk. So saya tidak bersetuju dengan pendapat orang-orang yang begini. Saya tak namakan mereka ahli hadis, orang-orang begini, sebab dia membuka kemudaratan lebih. Tapi kalau kita nak kata, bila kamu dah ada ilmu bahasa Arab, walaupun tak dalam tapi adalah, kamu dah boleh baca faham, kamu pula jenis orang yang memang mujtahid, dari sudut mujtahid maksud dia bersungguh bila baca tu nak faham dalam boleh baca, ketika itu barulah ada sedikit keharusan. Tapi kalau awal-awal kita bimbang, dia akan jadi kemudaratan. Kenapa kita perlu ikut satu mazhab? Sebenarnya kita bukan suruh ikut mazhab buta-buta terpisah daripada hadis Nabi, daripada Nabi dan Allah. Tapi kita kata ikut mazhab bagi orang tak ada kemampuan, sebab bila diikut satu fatwa mazhab itu, maknanya mazhab tu ikut hadis Nabi, ikut ayat Quran dan hadis Nabi. So kita
Ikutlah mazhab, maksudnya ikutlah Islam ikutlah dalil berdasarkan kefahaman mazhab. Itu maksud dia, supaya kita lebih jauh daripada tersasar. Sebab hadis-hadis Nabi, Sufyan Ats-Tsauri semua kata, innal hadis mudillatun illa lil fuqaha. Hadis Nabi adalah memberikan kesesatan kecuali orang yang faqih. Kalau kamu bukan ulama, kamu ambil hadis, jumpa mana-mana, kamu nak terus pakai, kamu boleh jadi sesat. Banyak contohnya yang saya dah berikan dulu. Antara yang paling mudah, antaranya Nabi pernah sebut, ya, antaranya Nabi sebut, u'tul ajira ajrahu qabla ayajifa uruqahu. Berikan pekerja kamu gaji sebelum kering peluhnya. Jadi sesat kita, tuan-tuan. Maknanya kita pun faham, maknanya kalau aku jadi majikan, kalau pekerja-pekerja aku tak berpeluh, kita tak payah bayar gaji lah. Sebab Nabi kata sebelum kering peluhnya. So peluh dia tak ada peluh, tak ada gaji lah. Tapi kalau dia peluh, nampak je peluh dia, okey, siap-siap bayar gaji. Kan jadi sesat, tuan-tuan. Berjadi sesat lah macam itu, bahaya sangat lah, ya. Jadi itu dia hadis Nabi, kita kena cek betul-betul, ya. Sebab tu bagi saya, ikut mazhab itu jalan tengah lah tu kiranya. Kita tak bagi mereka terus guna dalil, kita tak bagi tahu kena mesti ikut mazhab, kita bagi jalan tengah. Ikutlah mazhab. Kemudian dari masa ke semasa kamu nak belajar sikit-sikit tentang mazhab-mazhab lain dan belajar dari mereka, kamu boleh improve. Dekat situ mereka dah jinak, barulah kita naik sikit ranking. Kita tak, okay, sekarang kamu dah boleh tengok, kamu dah boleh ni, barulah boleh. Itu pun mesti atas cara ada guru patutnya. Kalau tidak ada guru, maka kita akan rasa kita betul walaupun kita sedang salah. Na'udzubillah. Yang seterusnya, apakah penyebab utama perbezaan aliran Asy'ariyah dan Salafiyah? Ini panjang lebar lah jawapan dia. Tapi perbezaannya yang pertama adalah pada sifat Allah, pada ayat-ayat yang mengandungi sifat-sifat Allah. Asy'ariyah, cara dia, bila mana ada saja ayat Allah yang menyebut ayat mutasyabihat, ada je sebut tangan Allah, ada je sebut Allah turun ke, ada sebut betis Allah, semuanya mereka tak mau menganggap itu, mereka akan takwilkan. Mereka tak akan kata bahawa Allah ada betis, sebab terus mereka bimbang orang tersilap faham betis itu macam betis kita, tangan tu macam tangan kita. So untuk mengelakkan orang tersilap faham, ulama Asy'ariyah dia terus kata tangan maksudnya kuasa, turun maksudnya rahmat, maghfirah, habis, full stop. So ada saja sifat yang boleh pada pandangan mereka mengurangkan kesempurnaan Allah dan tersama dengan makhluk, mereka akan takwil. Itu Asy'ariyah. Ada masalah? Kalau tuan-tuan nak kata ada masalah lah. Tak ada lah. Salafiyah pula, Hanbaliyah, mereka punya pendapat, ada saja Allah kata Allah ada tangan, kita tak berani nak kata Allah takkan ada tangan, kita nafikan tangan itu, kita tak ada, dia tak berani. Bila tak berani, mereka kata apa? Bila Allah kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah pada tangan mereka, maksudnya Allah ada tangan, cuma mereka ikat, mereka punya style Salafiyah ni diikat tangan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tangan Allah tak sama dengan kita. Allah ada tangan sebab Allah kata dia ada tangan. So apa hak kita nak kata Allah tak ada tangan? Nak takwil tangan tu kuasa-kuasa, takwil kita tu mana tahu betul tak betul, kata mereka. So mereka tak berani takwil, mereka kata Allah ada tangan, tapi tangan Allah tak sama macam kita, dan tak payah tanya macam mana tangan Allah. Itu saja. Itulah. Sama juga macam Allah berada dekat mana. Itulah tempat-tempat yang berselisihnya Salafiyah dan Asy'ariyah. Pada pendapat saya peribadi, kedua-dua kumpulan ini sebenarnya sama pendapat, cuma pengikut-pengikut yang suka membesar-besarkan perbezaan konteks je berbeza. Asy'ariyah setuju Allah ada tangan, tangan Allah tak sama macam makhluk, cuma Asy'ariyah mengambil pendekatan untuk memudahkan, dia terus takwil. Salafiyah pun tak ada lah nak kata takwilan itu pasti salah, cuma mereka bimbang takwil tu tak berapa tepat, so lebih selamat. So sebenarnya mereka sama, tak apa jauh sangat pun, ya. Itulah antara tempat-tempatnya. Ada lagi tempat-tempat lain tapi agak panjang lah, ya. Baik, kemudian
berdasarkan kitab Talbis Iblis, boleh tidak kita simpulkan bahawa segala kejahatan dan manusia lakukan semuanya berpunca daripada iblis? Ada atau tidak perbuatan kejahatan yang tidak berpunca daripada iblis? Baik, kalau ikut daripada ayat-ayat dan juga ni, ada punca-punca yang datang daripada syahwat kita sendiri, ya. Syahwat kita itu, kalaulah syaitan itu dari sudut bahasanya apa saja yang menjauhkan manusia daripada Allah. So syaitan itu boleh dalam bentuk iblis yang jin, minal jinnati wan nas, dan manusia. Dan iblis itu juga boleh jadi dalam bentuk lurah dia adalah harta, adalah kerja. Tuan-tuan tahu, kerja tuan-tuan tu iblis sebahagiannya. Ada orang kerja dia iblis. Iblis tu bukan jin, kerja dia. Dan diketuai oleh iblis manusia. Namanya Sipolan bin Sipolan ataupun Long akan Ramas Ami, kata pulang lah apa nama sekalipun. So jadi kita nak kena faham, bila sebut iblis, dia bukan hanya mesti merujuk kepada jin yang jahat tu. Dia boleh jadi jin yang manusia, dia boleh jadi kejahatan dari sudut perbuatan, harta yang afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Allah kata, adakah kamu tidak melihat orang mengambil hawa nafsunya menjadi Tuhan? Dia tak kata iblis, tak kata syaitan, hawa nafsu pun orang ambil jadi Tuhan. So jadi mereka ini satu tim, satu league. Dan kalau kita nak kumpulkan semua jadi satu kekufuran, boleh. Inilah dia pendokong kekufuran. List dia dalam bentuk iblis jin, dalam bentuk iblis manusia, dalam bentuk iblis harta, dalam bentuk iblis hawa nafsu. Boleh berlaku, ya. Jadi kejahatan daripada mereka. Itu yang Allah ajar kita. Dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah diajar bahawa kejahatan datang daripada kesalahan kita atas hasil godaan kumpulan ini, ya. Itu yang diajar. Tetapi kita kena faham semua sekali di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuasaannya dan izinnya juga. Baik, yang seterusnya, bolehkah wuduk memakai kasut stokin, sapu bahagian atas kasut? Jadi wuduk untuk memakai kasut dan atas stokin ini, dalam mazhab Asy-Syafi'i, satu, kalau nak atas kasut tu mesti dia tutup kita punya buku lali. So maknanya kasut kena kasut boot lah, ya. Kalau kasut kita yang tak sampai tutup buku lali, tak boleh. Dia dibolehkan kerana dia kias kepada khuf. Khuf adalah kasut kulit yang menutupi buku lali, tumit dan buku lali, kedua-duanya. Jadi kalau nak sapu atas kasut tu pun mesti begitu. Dan kemudian kalau tak ada kasut, stokin saja pun boleh sapu, dengan syarat mazhab Syafi'i, iaitulah stokin itu tebal, dikadarkan boleh berjalan dengan beberapa jauh dan tidak dia koyak. Boleh sapu di atas, wuduk di atas, sapu di atas stokin tersebut. Dan yang ketiga, dicampur oleh ulama kontemporari, mestilah juga ada sebab untuk kita sapu atas stokin atau kasut. Ada sebab, ya. Contohnya kalau di negara barat, sebab sejuk, air sejuk sangat, ataupun sebab kita punya kaki ada masalah dan seumpamanya sukar nak buka stokin sebab aurat, contohnya wanita, itu bolehlah sapu atas stokin. Tapi ingat, jangan basah kuyup pula stokin tu. Macam hoof juga, kita ambil air tu, sapu atas, sapu belah atas, sapu sebelah atas, sudah selesai, tak payah basah kuyup. Itu ada pendapat juga di kalangan ulama. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid ada sebut, ya. Dan Syekh Yusuf Al-Qardawi pun mengharuskan bila ada keperluan, ya. Sejauh mana syair, soalan nombor 2, sejauh mana syair para ulama dulu kita boleh ambil faedahnya? Ada kita boleh ambil sebagai amalan? Baik, syair ulama dulu kita boleh guna, yang pertama, kalau dia tu pakar bahasa, kita boleh jadikan pengajian dalam tata bahasa. Yang kedua, kalau dia ada apa-apa faedah nasihat, kita boleh ambil, tak ada masalah, selagi mana tak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah secara jelas, ya. Jadi kalau nak ambil jadi qasidah pun boleh juga, sebab qasidah itu adalah nasyid sahaja, macam nasyid Mahir Zain, nasyid Sami Yusof, tak ada masalah untuk kita ambil sekali-sekala nak berrelak-relak, ya. Macam juga syair yang dibaca oleh para sahabat, dan juga disebut oleh Nabi semasa sahabat menggali parit yang begitu dalam, ya. La isha illa ishul akhirah, tidak ada kehidupan yang boleh hebat kecuali kehidupan akhirat, maka dibacakan, maka untuk melegakan keadaan selain daripada membaca Al-Quran dan selain daripada itu. Soalan seterusnya,
Apakah benarkah hukumnya makruh bila solat pejam mata? Baik, solat pejam mata, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Khairi Hadil Ibad ada menyebutkan hukumnya adalah sebahagian ulama kata makruh kerana beberapa sebab. Yang pertama, sebab menyerupai Yahudi sedang beribadat. Orang Yahudi beribadat, dia pejam mata. Yang pertama. Yang kedua, kerana pejam mata bercanggah dengan hadis Nabi yang Nabi ucapkan. Contohnya Nabi kata, uqtulul aswadaini wa antum fis salah, al-hayyatu wal aqrab. Bunuhlah dua binatang yang hitam ketika kamu solat, iaitulah ular dan juga jengking. Jadi ini bermakna Nabi suruh kita sentiasa alert, walau solat sentiasa alert dengan persekitaran. Bila kita tak alert, maka kita telah bercanggah dengan hadis Nabi. Yang ketiga, iaitulah kerana Nabi sendiri solat tidak pernah diriwayatkan Nabi memejam mata. Malah ada riwayat yang menunjukkan Nabi membuka mata. Sebagai contoh, Aisyah, isterinya, baru saja menukar langsir rumahnya dengan ada bergambar ta'ir, burung. Maka Nabi solat, Nabi pun memandang ke depan. Lalu Nabi lepas solat, Nabi pun kata pada Aisyah, hawili hadha fa innahu, Nabi kata, alihkan langsir ini. Setiap kali aku solat, aku tengok dia, zakatu dunia, aku ingat dunia. So aku tak suka ingat dunia tengah solat. Ini menunjukkan Nabi solat buka mata. Yang keempat, Nabi juga pernah mengarahkan orang yang sedang bersolat untuk lawan kalau ada orang lalu di hadapan kita dengan menghalakan tangan kita dan tolak dia. Itu menunjukkan kita kena alert supaya orang tidak lalu di hadapan kita. Kalau lalu, tahan. Pejam mata macam mana nak tahan? Dah tidur je, sedap kan. Geleng-geleng kepala lagi. Orang lalu pun tak nampak. So jadi itu dia. Jadi atas sebab itulah ulama kata makruh. Tapi Ibnu Qayyim ada menyatakan, kalau ada hajat yang kuat, kamu terpaksa pejam mata, boleh pejam mata sekejap-sekejap. Contohnya kalau kita solat di hadapan Kaabah yang ada orang bertawaf banyak, macam-macam perangai kita akan terhilang daripada kehusyukan. Kita pejam mata sekejap supaya tak nampak ada pemandangan yang tak elok, maka hukumnya diharuskan sekejap-sekejap. Wallahu alam. Tapi dalam solat subuh jangan pejam mata. Memang sedap sikitlah pejam mata dalam subuh ni. Bukan khusyuk, ada khusyuk lain. Baik, habis kat situ. Yang keseterusnya, bolehkah kita pamerkan robot-robot dalam bilik tidur kita? Orang kata jika kita pamerkan robot-robot ini, macam kita letak patung-patung. Baik, robot transformer, robot yang lain-lain ni, bagi saya dia tak sama macam patung. Yang diharamkan adalah, Nabi pernah sebut, ada disebut dalam kitab Halal wal Haram fil Islam oleh Qaradawi, iaitulah Nabi pernah sebut, innal malaikah la tadkhul baitan fihi tamathil. Malaikat tak masuk rumah orang yang simpan patung. Nampak? Tapi ada orang salah faham. Dia belajar separuh. Ini dia sebab pegang mazhab sendiri ni. Dia kata malaikat tak masuk rumah orang simpan patung. Wah, inilah cara bagus untuk kita hidup kekal abadi. Malaikat maut tak datang. Kita simpan patung dekat-dekat kita, malaikat maut tak datang. Simpan dalam kereta patung, malaikat maut tak datang. Dia nampak patung tak mau datang. Kan sesat barat jawab betul kan? Malaikat yang tak masuk itu adalah malaikat rahmat, bukan malaikat maut. Malaikat maut masuk mana-mana kau pergi, dalam jamban pun malaikat maut masuk. Tak ada dia nak busuk-busuk ni. Dia masuk tuan-tuan, pergi kat mana pun dia pergi. So jadi malaikat rahmat. So jadi ulama bincang apa maksud tamathil. Tamathil ini bujuk penyerujuk, tengok daripada hadis-hadis lain dikumpulkan satu tempat. Ia adalah patung-patung yang mewakili benda hidup. Benda hidup maknanya siapa? Manusia contohnya. Yang kedua apa? Binatang-binatang. Lagi apa? Pokok. Pokok tak apa. Pokok pun hidup juga. Tak, dia hidup biologi. Ni hidup yang bernyawa. Bila hidup bernyawa tak boleh. Dan sebagian ulama kata dalam kitab Al-Madhahib Al-Fiqh Al-Arba'ah, Fiqh Arba'ah, Madhahib Al-Arba'ah oleh Ibnu Al-Jazairi, dia sebut ada ulama yang mencadangkan potong kepala dia. Kerana nak simpan patung tu mestilah dia terpotong dalam kadar kalau dia tu hidup, dia mati. Dia akan mati. Potong kepala. Nak simpan tak patung-patung yang tak ada kepala? Buat apa itu, orang sakit mental. So jadinya tak payahlah simpan patung-patung yang mewakili manusia dan binatang. Tapi robot-robot macam contohnya Optimus Prime, kan?
Itu bukan benda hidup. Itu tak apa tuan-tuan. Anak lelaki kita simpan tak apa. Tapi yang masalahnya anak-anak dara hari ni yang sibuk nak simpan patung-patung hidup, patung Frozen lah kan, kok kalau ada lah ya. Jadi ini tak boleh ya. Dan juga orang-orang dewasa dekat landscape kat depan rumah dia ada patung-patung katak, patung budak tengah kencing ya, keluar air pula tu. Yang ini tak boleh tuan-tuan. Bagi saya tak boleh. Tak ada sebab necessity, tak ada sebab kecantikan, langsung semua tak ada sebab. Yang ini tak perlu tuan-tuan. Kalau budak-budak ada main patung-patung tak apa, sebab telah dapat exclusion, exemption daripada Nabi SAW. Aisyah dia pernah main patung kecil, patung kuda dengan ada di atas patung tu, kuda tu ada kepak. Nabi pun tanya, ni apa kepak? Oh, Nabi tanya, kepak dia boleh terbang ke? Ini kuda zaman Nabi Sulaiman boleh terbang, dia kata. Nabi pun senyum. Maka para ulama bincang memberitahu bahawa hadis ini menunjukkan ada exemption kepada kanak-kanak perempuan untuk main patung Barbie doll, ataupun benda-benda yang seumpama itu. Kanak-kanak perempuan, bukan anak dara perempuan ada tua-tua bangka Barbie doll lagi, tak payah. Tak boleh. Tak boleh juga nak letak, tak elok juga untuk letak patung-patung monkey melekat-lekat dekat dinding-dinding kereta kita ni, kat cermin-cermin kereta ni semua. Tak payah tuan-tuan. Monkey ni semua benda hidup ya. Jadi eloknya tak perlu. Tapi kalau anak lelaki nak main macam tadi tu, bila anak perempuan boleh main patung-patung begitu, anak lelaki juga boleh main, dengan syarat kata para ulama, memang mereka jadikan benda itu bukan barang kemuliaan. Memang mereka muliakan, kita beli sekali memang mereka cantik, peluk, cium-cium tuan-tuan, tapi lepas minggu mereka baling lah. Jadi itu ya okey tu. Kalau mereka tak baling, tuan-tuan tolong baling-baling sikit malam-malam tu, belum tidur, sepak sikit, menunjukkan kita langsung tidak menghormati patung-patung ini ya. Baik. Yang keseluruhnya, adakah pakai niqab atau purdah bagi perempuan wajib mengikut mazhab Syafi'i? Okey. Sebahagian ulama besar, ulama Syafi'i kata wajib ya. Tapi kita ni pakat tak mazhab Syafi'i belaka, tak apalah, tak wajib lah. Okey. Dan perbincangannya agak panjang, tapi memang khilafnya sangat besar. Dan pendapat yang wallahu alam, yang rajihnya adalah tidak wajib, hanyalah sunat, kecuali bagi perempuan yang meyakini bahawa boleh membawa fitnah wajahnya, ataupun mungkin di tempat-tempat tertentu boleh membawa fitnah. Contohnya kalau tuan-tuan pergi negara Arab, memang elok wanita-wanita Asia ni pakai purdah lah. Okay? Baik, kemudian betulkah solat duha paling berkesan pada pukul 10 pagi ke 11 pagi? Wallahu a'lam. Saya taklah mengetahui ada Nabi sebut pukul 10 atau 11, tapi waktu duha ada waktunya, dan boleh buat pada mana-mana waktu ya. Boleh tak hadiah Fatihah pada malaikat maut? Allahu Akbar. Malaikat maut dia tak mati lagi, nak dia Fatihah apa-apa kat dia. So tak payah tuan-tuan. Malaikat maut dia tak heran pun dengan tuan-tuan ni. Dia nak cabut nyawa je. Dia ada kerja dia sendiri. Baik. Boleh mohon pencerahan tentang larangan meletak gambar, menggantung gambar di rumah. Benarkah ada hadis yang melarang? Okey, hadis yang tadi juga ada sambungan dia. Innal malaika la tadkhul baitan fihi tamathil wa tasawir. Satu lagi, wa tasawir. Jadi kalau saya nak tolong cek dia punya darjat hadis dia sekejap. Okey. So Nabi menyebut sesungguhnya Allah SWT, malaikat tak masuk rumah orang yang ada simpan patung, dan juga tasawir, lukisan-lukisan orang fihi tamathil. Okey, dalam sahih, dalam Sunan Tirmizi, annal malaika la tadkhul baitan fihi tamathil aw suratan. Malaikat tak masuk rumah orang yang ada patung atau gambar. Hadis hasan sahih. Itu dia. Ibn Abdul Bar pula kata as-sahhu hadis fi hadzal bab wa ahsanuhu isnadan. Yang paling sahih isnad dia. Innal malaika la tadkhul baitan fihi tamathil aw tasawir. Sebiji macam saya baca tadi.
So jadi hadis sahih atau hasan lah paling kuat. So tasawir itu para ulama bincang. Sekali lagi mereka bersepakat bahawa gambar-gambar yang bersifat lukisan manusia dengan tangan yang detail, tapi dan dicolorkan dengan cantik sebagainya. Dia ada ilah hadis sebenarnya. Ilah hadis sekarang ni Nabi ada sebut bahawa akan dipanggil ke akhirat nanti untuk kita tukar nyawa kita dengan dia, kan. So jadi kita kena buat satu lukisan yang gambar ke yang tak boleh ganti nyawa kita. Maka atas sebab itu sekarang ni apa dia? Gambar ni, kalau gambar tu gambar yang lukisan kamera, gambar kamera, Qaradawi dan lain-lain para ulama mengatakan ini bukan dan termasuklah hadis ni. Sebab gambar kita itu bukan lukisan. Gambar kita adalah pantulan daripada kamera punya lensa. Maka itu diharuskan. Tapi ulama Saudi tak mengharuskan, okey. Tapi ulama majoriti mengharuskan. Walau bagaimanapun yang lukisan tadi tu, yang lukisan yang macam real punya, tuan-tuan tengok tu, yang itu jangan. Ya, kalau nak hari ni lukisan yang real ini mungkin campur komputer lagi, ya, dan orang yang membuat tu bangga lukisan dia tu, yang itu tak payah gantung, tuan-tuan. Ya. Dan kemudian gantungan yang kedua yang bagi saya ada syubhat, walaupun mungkin ada sebahagian orang takkan setuju dengan saya, iaitulah menggantung gambar para alim ulama. Juga bagi saya syubhat, ya. Sebab para alim ulama, cara untuk menghormati mereka adalah menyebarkan ilmu mereka, bukan menggantung gambar mereka. Menggantung gambar mereka dibimbangi akan merasakan mereka itu seolah-olah kita pasti mereka itu selamat di akhirat, padahal Allah yang Maha mengetahui. Apa yang kita tahu? Kita tak tahu apa sangat. Macam mana kita boleh confirm si Fulan bin si Fulan ni akan hebat dekat akhirat? Mana kita tahu? Kita nampak zahir je, dalam Allah yang tahu. So tak payah gantung gambar-gambar sesiapa pun. Gambar kita mungkin boleh. Itu pun bukan nak tunjuk riak. Ni gambar scroll masa ambil degree, ni masa master, ni masa PhD. Tengok, ini masa saya di California dulu. Ini gambar saya masa di United Kingdom. Ini gambar saya masa di ini masalah sikit lah. Tak payah nak tayang itulah. Letak kat kita ni bilik sudah gambar kita, itu tak ada masalah. Gambar kita dan keluarga kita yang tidak ada menunjukkan rasa nak riak dengan achievement kita. Tapi ada orang, gambar saya masa ambil Datuk, ni masa ambil Tan Sri, ni ambil Datuk Sri, ni masa ambil Tun, ni masa ambil kain kapan. Tuan-tuan kan, ada nak bagi faham sikit lah, tuan-tuan kan. Jadi itu keadaan dia. Tak payah, tuan-tuan, tak payah ya. Jadi achievement tu simpan dalam buku diary, CV tak apa, ya. Baik, jadi itu tentang gambar. Gambar-gambar pemimpin pun sepatutnya tak ada digalakkan sangat, kecuali untuk pemakluman. Itu okey, macam pilihan raya nak lantik siapa, penuh gambar, itu tak apa, itu ada maslahat yang kuat nak bagi kenal siapa dia, kan. Tapi habis pilihan raya turun lah, ni habis penuh kamu punya markas dengan gambar-gambar kamu punya tempat-tempat pusat-pusat pengundian kamu dengan gambar pemimpin kamu kira banyak. Ni apa Ini semua tak berapa sihat sebenarnya, tuan-tuan. Nak masa pilihan raya, cukup masa tu habis cerita. Wallahu alam. Baik. Pandangan catatan membaca Quran sambil diiringi muzik orkestra. Yang ini bid'ah. Bid'ah hasanah ke dhalalah? Saya cenderung kepada dhalalah lah, tuan-tuan. Sebab yang pertamanya, muzik itu perlulah kita tahu bahawa dalam baca Quran ni dia tajwidul huruf, itu membetulkan sebutan huruf adalah target utama dia, bukan benda-benda sampingan di sebalik belakang itu untuk mencantikkannya. Sebab masa membaca Al-Quran, membetulkan makhraj dan kemudian melagukannya dengan lagu yang natural dan kemudian memahami maksud dia. Bila dia masuk lagu-lagu muzik-muzik yang lain, muzik-muzik ni pula, orkestra ni pula, apa ketuk ke gendang ke sebagainya, khilaf teruk di kalangan ulama. 4 mazhab kebanyakannya mengharamkan muzik-muzik ini. Kita saja ulama-ulama kontemporari Qaradawi, Buti dan seumpamanya mengharuskan dengan syarat. Ghazali mengharuskannya dengan syarat. Tapi maknanya dahlah khilaf, nak pula berselindung di sebalik ayat-ayat Quran, tak perlulah, tuan-tuan. Pula lagi teruk pula yang membacanya pula wanita-wanita yang tidak menutup aurat di khalayak ramai. Kalau tak tutup aurat kat rumah baca Quran boleh lagi, tapi ini tak tutup aurat di khalayak ramai. Itu yang dalam video yang tuan-tuan maksudkan, saya pasti, kan? Di khalayak ramai itu, masuk pula YouTube, tonton pula tertonton. Itulah dia, sebarkan pula dekat Facebook, kan?
dapat sekali dosa sekaligus. Konon-konon nak tanya hukum talbis iblis sungguh tuan-tuan betul tuan-tuan bila tengok tu senyap sudahlah, tak payahlah kau tengok ni teruk ni. Dapat pahala, dapat dosa sekali. Sekian, terima kasih tuan-tuan Adakah kita digalakkan mencium tangan dan dahi para ulama yang macam mana yang berhak pengiktirafan macam tu? Biasanya ulama-ulama yang senior lah tuan-tuan yang senior yang kita yakin akan kebaikannya. Ini terpulang pada masing-masing. Ada setengah orang ulama ni kumpulan ni dia kata ini wali ni kami cium kaki pun kita cium. Ulama dia kata kaki aku bagi kaki kat muka dia kan. Orang kumpulan ni pula terpulang lah kat tuan-tuan tapi sekarang ni mencium pipi, bukan cium dengan mulut, pipi dengan pipi memang menjadi adat Arab dan Rasulullah juga menganjurkan. Tak ada masalah kalau kita berjumpa dengan orang yang lama tak jumpa dan mencium tangan juga diharuskan dengan syarat, dengan lebih baiknya kita angkat tangan orang yang kita cium tu, bukan kita sentiasa menundukkan kepala kita jadi itu adalah beberapa perkara yang perlu kita faham lah. Yang berhak mendapat ni sukar sikit kita nak beritahu lah Adakah kita perlu menghabiskan Fatihah walaupun imam sudah rukuk? Jadi kalau kita makmum masbuk tak perlu habiskan Fatihah, ikut saja imam di mana imam berada. Itu dalam mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab Syafi'i menganggap bacaan Fatihah setiap rakaat adalah wajib. Ada mazhab lain kata tak wajib, ikut imam sudah cukup. Tapi apa pun, kalau kita boleh baca Fatihah, habiskan. Kalau kita makmum muafiq, kita kena habiskan. Kalau imam dah rukuk, kita kena habiskan juga. Kalau imam dah iktidal, kena habiskan juga dalam mazhab Syafi'i kalau makmum muafiq. Tapi kena faham, dalam mazhab Syafi'i kita jangan tertinggal 3 rukun maksudah. Dia ada rukun dalam mazhab Syafi'i, rukun ghairu maksudah dan rukun maksudah. Rukun ghairu maksudah adalah yang besar-besar. Contoh, rukuk, rukun maksudah. Iktidal bukan. Dia rukun tapi dia bukan maksudah. Sebab iktidal tu dianggap sebagai ikutan kepada rukuk. Dia nak kembali semula. Sujud rukun maksudah. Jadi kalau kita belum habis Fatihah, imam dah rukuk, kita belum habis. Imam sujud, kita belum habis. Baru satu baru. Imam sujud, 2, kita belum habis. Imam duduk antara 2 sujud, tu rukun ghairu maksudah, kita tak mesti habiskan lagi. Imam sujud sekali lagi, itu yang ketiga. Imam bangkit je kita tak habis lagi, habis, kita tertinggal daripada kita terkeluar. Wallahu alam. Jadi kita ada 2 soalan lagi sebelum kita habis. Adakah hudud hanya boleh dilaksanakan apabila raja-raja tidak dikecualikan dari tindakan undang-undang? Jika ya, adakah ini maksud zaman sekarang tidak boleh dilaksanakan hudud? Tak ada. Sama ada raja, itu yang paling ideal. Yang paling ideal semua orang kena, macam Nabi pun kena. Kalau ada Nabi, tapi na'udzubillah memang Nabi tak ada buat benda kesalahan tu, Nabi maksum. Anak-anak Nabi pun kena, tak ada siapa terkecuali. Siapa-siapa yang mengkecualikan dirinya, dia berdosa, habis cerita. Maka yang nak laksana, kena laksana. Kan? Kalau bukan maknanya kalau dia terkecuali maka semua kita cancel. Tak betul. Kita kena buat. Dia kecuali dia telah melakukan dosa kepada Allah. Nanti dia dengan Allah tunggulah macam mana keadaan itu, habis ceritalah tuan-tuan. Tak apa nak kita nak kecoh kat situ. Jadi hudud, masih betul. Tapi siapa-siapa nak mengkecualikan diri dia, boleh di dunia ke akhirat berjawablah. Itu sahaja. Pendapat ustaz tentang upacara membatal wuduk selepas majlis nikah, sebab ada ustaz lain mengatakan tidak elok sedangkan Nabi saran menjaga wuduk. Okey, jadi tak ada masalah nak batal wuduk. Ini adat ini adat yang nature. Membatal wuduk pun harus sebab bersentuh dengan isteri. Nak jaga wuduk pun ambillah wuduk balik lepas tu. Apa salahnya? Kan? Kalau rasa nak ambil wuduk balik, tak ada masalah. Bagi saya tidak ada isu dalam perkara ini dan tak payah nak dipanjang-panjangkan lah tuan-tuan. Cuma mungkin yang tak berapa eloknya upacara membatal wuduk di khalayak ramai. Cium dahi isteri di khalayak ramai, beri French kiss kepada isteri di khalayak ramai dengan cameraman sekali. Yang itu mungkin itu betul lah. Itu betul tak digalakkan. Tapi bukan kes wuduk perlu dijaga. Wuduk jaga tak, lepas ni boleh ambil balik. Malah upacara batalkan wuduk dengan isteri itu pun sunat hukumnya dan adalah halal, dan dia juga adalah pahala. Tuan-tuan pegang isteri tuan-tuan dengan kasih sayang, dapat pahala tak? Tuan-tuan tampar isteri tuan-tuan dengan kasih sayang, dapat pahala. Jadi bila kita layan isteri dengan baik, dapat pahala. Sebab upacara batal wuduk itu untuk mengisytiharkan kita halal dan kita telah mengikuti sunnah Nabi, iaitulah nikah, maka hukumnya berpahala jugalah tuan-tuan. Jangan rigid sangat. Tak mau pegang, kan dah malam kan, tak mau pegang, batal wuduk. Jadi isteri tu anak dara sampai 8 tahun.
sebab tak nak jaga wuduk. Mana yang elok, selepas nikah cium dahi isteri atau pegang ubun-ubun isteri? Pegang ubun-ubun lah tuan-tuan. Ini adalah sunnah Nabi, ya. Cium dahi isteri itu buat seorang-seorang berdua-duaan sudahlah, buat depan orang buat apa, kan? Tak payah buat depan orang tuan-tuan, ya. Dan apakah bacaan doa yang paling sesuai? Doa yang sesuai doa yang Nabi ajarlah. Ya Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu man as'alu khairaha wa khairu ma jabaltaha 'alaiha wa in Allahumma inna wa a'udzubi min syarriha wa min syarri ma jalabtaha 'alaiha. Itu deh lebih kurangnya. Ya, ataupun dalam bahasa Melayu ni pun boleh juga. Ya Allah, aku minta daripada Engkau untuk berikan aku kebaikannya